Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Tak jumpa. Tapi, okay, you all tengoklah. Bukan tengok, dengarlah video maklumat yang seterusnya. Bab yang ketiga dalam pengajian hadis, iaitu pekerjaan yang mulia. Okey, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi afdal? Qala amalur rajuli bi yadihi wa kullu ba'in mabrur. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Jawab baginda, usaha seseorang dengan tangannya dan semua jenis jual beli yang mabrur. Okey, dalam tajuk ni perkataan wa kullu bai'in mabrur sangatlah popular. Okey, amalur rajuli biyadih, bekerja sendiri tanpa meminta belas kasihan orang lain. Okey, nanti bila Muhammad tanya soalan apakah yang dimaksud dengan amalur rajuli biyadih, biyadih bukan terjemah tangan tapi biyadihnya bagaimana usaha itu dilakukan dengan kudrat dia tersendiri. Okey, yang kedua adalah wa kullu bai'in mabrur, menjalankan perniagaan yang mengikut peraturan syariat Islam. Okey, dan setiap pekerjaan itu diterima. Okey, perniagaan yang diterima oleh syariat Islam. Okey, seterusnya, apakah kelebihan bekerja dalam Islam? Oh ni kamus you all boleh tengok maksud mabrur ni. Okey, mabrur ialah semua jenis perbuatan yang baik dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita nak tukar warna. Okey ni mabrur. Okay, seterusnya, apa kelebihan bekerja adalah orang yang rajin bekerja lebih baik daripada orang yang malas dan mengharapkan bantuan orang lain. Okay, hadis Nabi bahawa sesungguhnya seseorang kamu pergi mengambil seutas tali, kemudian mengikat seberkas kayu api, lalu menjual hingga dengan sebab itu dia dapat memelihara harga dirinya lebih baik daripada dia pergi meminta-minta kepada orang sama ada mereka memberinya atau tidak. Pekerjaan adalah satu ibadah dalam syariat Islam, dan Islam menuntut setiap umatnya yang mampu supaya bekerja, dan bekerja juga sering dikaitkan dengan keimanan. Orang yang beramal soleh ialah orang yang melakukan pekerjaan yang baik. Okay, ini contoh para Nabi. Contohnya Nabi Nuh sebagai tukang kayu dan arkitek. Okey, membina bahtera. Nabi Daud seorang tukang besi dan mampu membuat baju besi dengan tangan sahaja. Dan Nabi Muhammad juga bekerja. Apa yang baginda buat adalah mahir berniaga dan terkenal sebagai ahli perniagaan yang berjaya. Apa lagi yang baginda buat? Mengembala kambing dan menyari kehidupan sebelum jadi rasul. Begitu juga sebagaimana rasul-rasul yang lain. Okey, terdapat banyak contoh pekerjaan yang terdapat dalam negara kita. Contohnya guru, polis, peguam, doktor dan lain-lain. Dan apa-apa saja cuba tengok pada pekerjaan mak dan ayah kita. Okey, so apa kelebihan dia? Menghasilkan keluaran berguna, taraf ekonomi, memenuhi masa dan kegiatan berfaedah, memelihara maruah, meningkatkan taraf sosial sesebuah masyarakat. Dan kenapa kita kena bekerja dan tak boleh meminta-minta? Okey, question mark kat sini. Kerana ibu dia boleh merendahkan kemuliaan diri dan meminta ihsan. Selagi kita ada tenaga ataupun kudrat kita nak bekerja, kita kena bekerja. Okey, yang kedua adalah apabila kita minta, kita malas menghabiskan masa dengan tidak melakukan aktiviti yang berfaedah, kurang pendapatan, merendahkan ekonomi, mencemarkan imej bangsa dan membantutkan usaha kerajaan membangunkan negara. Okey, so apa pekerjaannya? Yang pertama, pekerjaan baik, bekerja sendiri. Apa-apa saja pekerjaan lah. Nak buat roti canai sekarang ni yang mencabar di fasa PKP ni, bagaimana nasib peniaga-peniaga daripada SME ataupun peniaga-peniaga kecil-kecilan nak buat bisnes ataupun nak menampung, nak menyara keluarga. Okay, apa yang diorang boleh buat lah melalui online lah. Dan ada syarikat yang menyarankan, ada satu apps yang dipanggil Yeza, kita boleh tengok lah. Dan menggunakan aplikasi ini, ramai rakyat Malaysia yang boleh mencuba dan hanya boleh memasarkan produk-produk mereka dalam aplikasi-aplikasi berikutlah. Even teh ais pun diorang boleh berniaga, mangga, pisang goreng, terus roti canai, frozen, tu semua orang pernah belilah time PKP ni. Okey, bekerja sendiri. Yang kedua adalah
Okey, contoh budi sendiri tu adalah bertani sebab dia menghasilkan keperluan makanan. Okey. Okey, seterusnya ni contoh hadis yang menyarankan tentang bertani. Mana-mana orang Islam yang menanam sesuatu jenis tanaman lalu dimakan oleh burung atau manusia atau haiwan, maka dia memperoleh pahala sedekah. Okey, ni akibat pengabaian terhadap sektor pertanian yang penting ya. Selain pertanian, banyak pekerjaan lain, contohnya firma guaman, perusahaan kecil sederhana. Okay, zaman IT ni boleh buka Fiverr pun boleh, kafe cyber. Okay, yang kedua adalah berniaga, bidang perniagaan yang diberkati dan memberi pulangan keuntungan. Tapi ada perkara yang kita perlu titik beratkan tapi pertama sekali kita tengok kepada kelebihan yang tersendiri. Okay, barang keperluan, memasarkan barangan, hidupan lebih mudah, sumber pendapatan, martabat ekonomi dan seterusnya. Ciri-ciri peniaga yang berjaya adalah mesti zakat, jujur, berilmu, perancangan yang teliti, mengutamakan kebajikan di samping keuntungan dan gigih. Apa ciri usahawan yang berjaya? Ada 3. Ciri usahawan: ingat Allah, kewajipan, membantu orang yang kurang bernasib baik, bermuhasabah dan mengingati. Ini ciri-ciri usahawan Muslim yang berjaya. Habis dah 6 minit pengajaran hadis. Kena bekerja lah, tak boleh malas-malas. Belajar pun kena sungguh-sungguh untuk kita dapat ilmu yang boleh membantu kita bagaimana untuk menyusun strategi yang baik. Yang perniagaan yang mabrur akan membawa keberkatan. Umat Islam perlu menguasai bidang perniagaan kerana ia boleh meningkatkan taraf ekonomi. Berdedikasi dalam pekerjaan pemakin kepada pertumbuhan ekonomi. Tengok sikit soalan. Tak apalah. Sampai sini sahaja untuk tajuk pekerjaan yang mulia. Kita wrap up balik. Tengok pada objektif. Ini objektif. Terjemahkan maksud. Ni 2 ni je lah. Ingat wa kullu bai'in mabrur amalu biyadi, bukan bekerja dengan tangan, bukan lelaki seseorang manusia itu bekerja dengan hasil usahanya sendiri. Kelebihan bekerja, ni ada perbandingan tadi, contoh pekerjaan, penerangan kelebihan bekerja, dalil. Alright, tamat sudah tajuk kita yang ketiga, pekerjaan yang mulia. Nanti kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.